petang semua. Okey, untuk pertama kali bila kita masuk dalam hutan, seperti biasa alat-alat yang diterangkan yang kita perlu ada, termasuklah parang yang penting sentiasa ada dengan kita. Okey. So, pertama kali bila kita mengenali pokok di dalam hutan, okey, pertama kali memanglah masuk hutan ni kamu tak kenal pokok, tapi kita yang pertama memang kita sampai dekat pangkal pokok dahulu. Okey. So, pertama kali bila kita lihat pokok, contohnya lah pokok yang ini. Okey. So, pertama kali kita lihat pokok itu macam mana rupa dia. Kita lihat batangnya. So, memang kita akan lihat daripada pangkal badan kita dulu. So, kita akan lihat di sana pangkal dia. Tengok gaya kulit dia. Okey. Kebanyakan pokok dia akan mempunyai kulit yang pelbagai. So, sama ada dia merekah, licin ataupun crack, pecah-pecah sedikit, dan batang-batang dia ada gelang ke tidak. Contoh di sini ada yang nampak gelang, ada yang langsung tak nampak gelang. So, itu yang salah satu yang penting kita akan catatkan lah dalam konteks bila kita masuk itu. So, sebab itu parang itu penting. So, selepas kita sudah mengenali pokok, katakanlah kalau nak ambil dia sebagai sampel, kalau di taman botani dia ada nombor pokok lah. Okay, nombor pokok kita akan sentiasa lihat. Ada nombor ini sebagai rujukan. So, kita akan catat nombor, kita ambil tengok batang dia. So, selepas itu kita perlu, selepas kita dah tahu dia ada banir, kita tengok ciri dia, ini semua kena tulis. Dia punya batang licin ke tidak, mengelupas, merekah, ada gelang. So, baru kita tengok dia ada getah ke tidak. Contoh di sini kita lihat dia akan mengeluarkan getah. Contoh sini ini ada getah putih. Okey. So, ini akan membantu kita membuat pengecaman dia dalam kumpulan mana satu. Okey. So, ini adalah kalau kita lihat ini adalah kumpulan yang biasa di dalam. Ini adalah kumpulan Aglaya. Okay, kalau kita lihat dia akan nampak getah. So, ini semua kita akan catat. Okay. So, selepas itu baru kita, selepas kita dah tengok keseluruhan batang pokok dan sebagainya, so baru kita akan sukat. Kalau perlu kita akan sukat diameter. Penting dalam kita mengambil data dalam hutan ialah selain kita catat tadi, nak mengecam kita ambil dia punya diameter. Okey, diameter tape dia ada dua. Okey. Satu dalam sentimeter atau milimeter, sebelah adalah dalam seolah-olah dalam inci lah, tapi ini akan memberi bacaan diameter. So, sebab itu kalau kita nak ambil bacaan, kita mestilah yang ini kita sebab ini adalah bacaan kita mestilah, kalau kamu lihat ini seperti yang saya katalah, kiri ke kanan. So, kiri ke kanan. So, kita lihat pada paras dada, kita akan lihat macam ni. So, kita akan suka. So, tengok bacaan pada paras ini. Seperti biasalah sebab kita letak ni tag ni. So, dia akan nampak situ. So, nampak bacaan tu lebih kurang 31 lah, 31 sentimeter. So, ini seolah-olah kalau kita lihat di sini, kita ambil ukur lilit. Sebenarnya bacaan yang diberikan adalah dalam bentuk diameter. Yang di tengah sini sebenarnya bacaan diambil, cross section daripada tengah masuk sebelah. Okay. So, itu yang biasa. Tapi kalau nak yang betul-betul secara ukur lilit, ini adalah guna sentimeter inilah. Okay. Kalau kamu lihat di situ dia mesti guna sebelah. So, itu bacaan ukur lilit. Kalau kamu lihat di situ kamu boleh convert ya. Okay. So, tengok ukur lilit lebih kurang. Kamu lihat itu 9. Sekejap. Ialah daripada sini. Dia adalah lebih kurang sinilah 90. Ini 1 meter 98 poin, mungkin 0.5 lah. Kalaulah pokok ini besar, ini yang masalah. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu cari daun yang gugur. Contohnya sinilah daun. Okey. Okey, biasa daun dia. Kita akan ambil macam ni. So, dia agak tinggi. So, mungkin kalau untuk pengecaman kita ambil satu helai pun dah kira okey dah. Ini yang contoh yang paling spek lah. Okey. So, dia ada macam tu. Daun dia. Okey. So, untuk mengambil bocor specimen, katakanlah kalau pokok yang macam ni, so kita perlu
cactus ataupun parang. Tapi sebab kalau kita di dalam hutan yang tidak dibenarkan untuk tebang, so kita akan ambil bocor specimen yang kalau boleh ambil bahagian yang tidak akan merosakkan bahagian pokok lah. Contoh, kalau kita ambil contoh daun sini lah, so kita boleh, kalau kita nak ambil bocor specimen, kita perlu lihat ini adalah contoh simple leaf, daun muda. So pastikan kita potong bahagian yang mungkin paling senang, dan pastikan dapat sekurang-kurangnya 3 helai daun. Okey, kalau dalam keadaan ini kita boleh buang. Okey, at least kita boleh nampak susunan daun tadi. Itu yang penting. Susunan daun ini akan kita simpan dan kita akan letak tag nanti. Okay. So ini perlu kita catat lah. So pastikan ada 3 helai daun. Okay. Tak kisahlah dia daun simple ataupun compound. Okay. Seterusnya selepas kita keluar daripada hutan mengambil bocor spesimen, spesimen tumbuhan yang kita ambil, ialah seperti biasa kita akan buat pengasingan. So seperti biasa pengasingan pertama dalam kita mengenal pokok adalah tumbuhan-tumbuhan atau pokok adalah kita nak asingkan ikut compound ataupun simple leaf atau daun muda dan juga daun compound. Sekarang saya akan kebiasaannya dalam konsep ini ataupun pengutipan ini saya akan bagikan kepada Cecilia dengan Erwin. Ada satu compound dengan simple, so saya akan bagi simple dengan Erwin dan compound saya bagi Cecilia. So ini adalah salah satu compound. Okay. Compound leaf, compound leaf, simple leaf. Okay, kalau kamu lihat ini simple leaf, daun muda, di mana satu helai setiap lamina daun yang kita akan hapus menjadilah. Okay, saya harap pelajar tahu. Okay, kita akan lihat. So ini dipanggil sebagai daun muda dengan susunan dipanggil pseudo whorl. Di sini dia pseudo whorl itu maksudnya menipu. Dia hampir-hampir sama lah, ada yang cukup sama. So tengok. So ini antara susunan yang biasa. Ini salah satu susunan daun whorls ataupun pseudo whorl. Okay. Seterusnya adalah susunan daun muda yang susunan daun adalah berselang-seli. Tengok, dia akan menjadi berselang-seli. Nah, kalau ini pun boleh tengok. Okay. So ini daun muda. Okay. So salah satu susunan yang penting kita akan lihat selang-seli. Ini banyak daun kita akan jumpa macam ni. Okay. Seterusnya juga daun muda, boleh nampak lamina. Ini juga dipanggil sebagai, kadang-kadang kita akan nampak boleh kata berpusar ataupun selalu dipanggil berkumpul di ujung dahan. So dia akan kumpul di ujung dahan. Okay. Ini biasa susunan kamu boleh lihat. Ini juga mudah. Okay. Seterusnya adalah juga daun muda dengan susunan setentang. Okay. Ini setentang. So dia bersebelahan macam ni. So ini daun dia. Seterusnya sama juga susunan muda daun setentang. Banyak daun mudah kita akan ambil. Okay. Seterusnya adalah juga kalau kita lihat di sini, ini adalah sebenarnya alternate ataupun berselang-seli. Okay. Boleh nampak daun muda juga susunan setentang, berselang-seli. Okay. Ini adalah ada daun compound ataupun daun majemuk. Ini boleh lihat di sini seolah-olah satu helai daun tapi dipecahkan kepada beberapa anak daun. Okey, ini dipanggil, ini kalau compound leaf kita akan guna terminologi satu rakis ataupun satu helai daun tu maksudnya dia ada satu daun lah. Okey, ini rakis dia. So satu helai. So di mana dia ada anak daun, ini dipanggil petiole, ini dipanggil anak daun dia atau leaflet, ataupun kita ada petiolol dipanggil anak tangkai sebelah. So kita bagi macam itulah. Okay. So di sini ini daun compound. Okay. Lagi satu compound. Nah, ini juga compound dengan susunan juga berselang-seli. Ini tadi pun selang-seli ya. Betul, selang-seli. Kebanyakan Fabaceae adalah selang-seli. So kalau kita lihat ini compound ini adalah jenis ini compound sepatutnya satu helai daun, tapi dia jenis tripinnate. Daun compound ini adalah pinnate, ini adalah tripinnate. Saya harap saya dah yang
Pinet. Okay, so tengok ini dia keluar satu rakis di sini. Dia ada pecah daun di sini, tapi dia ini adalah dia punya ini Pinet. Sorry, ini Pinet. Pinet saya rasa saya tak ambil tadi. So tengok dia pecah lagi di situ. So saya harap kamu boleh kenal perbezaan, nanti kamu akan lihat lebih terang. Okay, so ini juga daun, tapi ini akar, cuma saya ambil bentuk daun saya. Nanti saya akan terangkan bentuk daun juga. Daun mudah dengan susunan secara berselang-seli. Nanti kamu lihat bentuk daun, nanti saya akan terang kemudian. Oke. Seterusnya adalah daun mudah tersusun secara berselang, juga secara berselang-seli. Ini juga susunan daun mudah tersusun secara berselang-seli. Oke. Ini ada satu yang daun compound. Daun compound yang susun secara berselang-seli. Oke, ini. Oke, seterusnya adalah daun mudah dengan susunan juga berselang. Sebenarnya ini dia berselang-seli, dia cuma mungkin tak perfect. Ini juga satu yang dipanggil sebagai daun mudah dengan susunan ini dipanggil berselang-seli dan sedentang, ataupun terminologi yang biasa kita pakai descusset. Maksudnya dia 90 degree pada ataupun 90 derajat pada batang. Nah, ini biasa pada Rubiaceae. So ini kamu boleh lihat dia sentang di sini, dia bersilang di sini 90 derajat. Boleh nampak? Saya harap boleh nampak. Ini biasa. So biasanya Rubiaceae dia akan nampak dia punya stipiul. Ini stipiul sangat jelas di sini. Okay. Juga daun mudah tersusun secara setentang. Ini juga daun mudah tapi tersusunan secara spiral atau berpusing. Okay. Ini biasanya pada Euphorbiaceae. Juga daun mudah tersusun secara berpusat. Ini juga biasanya pada Euphorbiaceae makarangga. Oke. Tak apalah. So oke. Susun secara berpusat. Oke. So kamu boleh nampak ini rakus dia boleh nampak, dan kebanyakan kalau Fabaceae ataupun Leguminosae kamu akan nampak ini kembang. Semua kebanyakan sama. Oke. So ini ada nampak spesial sini. Nanti